daripada Iwan Rish dan ada dalam 9 cerpen. So minggu pertama ni kita akan baca buku tentang Dendam Roh Reza. Nak tahu pasal apa? Bolehlah dengar sampai habis. Saya dulu, then teruslah. Bismillahirrahmanirrahim. Misteri video viral. Cerpen 1. Dendam Roh Reza. Ryan seakan berbisik lagi. Baizura memerhati sahaja kelakuan anaknya yang berusia setahun 6 bulan itu. Ryan masih belum boleh bercakap, tetapi dia selalu berbisik dan bercakap dalam bahasanya seakan-akan sedang berbual dengan seseorang. Baizura berasa pelik, namun dia membiarkan sahaja kerana pada telahannya, mungkin itu perkembangan bayi seusia Ryan. Shh, awak jangan cakap kuat-kuat. Nanti mama kita dengar. Ryan cakap dengan siapa tu sayang? Tak ada dengan sesiapa pun mama. Baizura mendekati Ryan. Cakap betul-betul sayang. Ryan cakap dengan siapa tadi? Boleh mama tahu? Siapa kawan Ryan tu? Rasa ingin tahu Baizura meluap-luap. Sudah banyak kali dia terdengar Ani berbual dengan seseorang. Kini, Ryan sudah pun berusia 6 tahun. Namun, tabiat lamanya itu masih berlarutan sehingga ke hari ini. Ayan cakap dengan kawan Ayan. Nama dia Eza. Muka dia kan mama sama macam Ayan. Baizura terdiam. Dia tidak menyangka anaknya mempunyai imaginary friend. Siapakah Eza yang dimaksudkan itu? Petang itu, apabila Syamil pulang dari tempat kerja, Baizura tidak sabar-sabar lagi mahu menceritakan perihal berkenaan kepada suaminya. Ish, mengarutlah awak ni. Saya balik penat-penat, awak cerita benda mengarut pula. Serabut tahu tak? Sudahlah, saya nak pergi mandi. Dalam perjalanan ke bilik air, Syamil melewati bilik Ryan yang pintunya sedikit terbuka. Ish, Reza, tak baik cakap macam tu tau. Nanti abah marah. Ryan berbisik. Syamil mendekatkan telinganya ke pintu bilik, namun perbualan tersebut sudah terhenti. Apabila Syamil menjenguk ke dalam bilik, kelihatan Ryan sedang bermain dengan mainannya seperti biasa. Syamil merapatkan kembali pintu bilik sambil merancang untuk melakukan sesuatu bagi menghentikan tabiat pelik Ryan itu. Abah tak suka tengok Ryan duduk rumah je main sorang-sorang pula. Petang ni Abah nak tengok Ryan keluar bermain dengan jiran-jiran kita. Arah Syamil. Ryan tak nak. Ryan nak duduk rumah je. Pengek Ryan penuh keanak-anakan. Jangan degil. Keluar sekarang. Syamil menarik lengan Ryan sehingga ke pintu utama. Akan tetapi, Ryan hanya berdiri di luar pintu sambil menangis teresak-esak. Syamil bercakap pinggang melihat situasi berkenaan. Ryan sedikit pun tidak berganjak dari tempatnya berdiri. Okey? Kalau Ryan tak nak dengar cakap Abah kurung Ryan dalam stor. Ryan mainlah sorang-sorang dalam stor tu sampai esok. Jangan makan malam. Meraunglah Ryan diperlakukan sedemikian oleh bapanya sendiri. Baizura tidak berani membantah keputusan Syamil. Bukan dia tidak pernah melindungi Ryan, tetapi setiap kali dia bertindak sedemikian, dia akan mendapat azab yang lebih teruk. Malam itu, Baizura memujuk Syamil agar anaknya itu dilepaskan. Dia amat risaukan keadaan Ryan. Anak mereka itu pasti sudah kelaparan dan ketakutan di dalam stor yang gelap dan sempit. Sampai hati suaminya menghukum Ryan sebegitu sekali. Abang, Ryan tu budak kecil lagi. Baru 6 tahun. Janganlah dihukum sampai macam tu sekali.
Lama-lama nanti dia bergaul lah dengan budak lain. Awak diam, saya tahulah apa yang saya buat. Tapi, kesian dia tak makan apa-apa sejak petang tadi. Abang lepaskanlah dia, ya? No, balas Syamil sambil bermain telefon. Baizura menangis dengan pendirian Syamil dan terus merayu. Syamil yang rasa terganggu mula naik angin. Ish, kau ni pun samalah. Syamil mengangkat tangan mahu memukul Baizura. Tetapi tidak semena-mena, tubuh Syamil terpelanting dihembus angin yang sangat kuat. Dan angin itu juga menyebabkan pintu stor yang mengunci Ryan terbuka. Syamil terkejut melihat Ryan berjalan keluar dari stor berkenaan dengan mata yang merah menyala. Selama ni Ryan cakap dengan aku. Dengan kau? Kau siapa? Soal Syamil terketar-ketar. Aku Reza. Reza? Tapi mustahil. Biar hari ni aku ajar kau Syamil. Kau lah puncanya. Suara Reza bagaikan petir. Apa? Apa salah aku? Reza mengangkat kedua-dua belah tangan. Lampu bilik pecah serta-merta. Syamil menjerit ketakutan. Suasana bertukar menjadi gelap. Selang beberapa saat kemudian, sedikit demi sedikit cahaya mula menerangi segelap ruang. Itu aku. Syamil terberanjat apabila melihat satu susuk tubuh yang mirip mukanya sedang tidur atas sofa di ruang tamu. Bezanya, wajahnya lebih muda. Ya, itulah kau 7 tahun yang lepas, kata Reza. Tengok tu. Syamil memandang ke arah seseorang yang berjalan keluar dari dapur. Baizura sedang sarat mengandung ketika itu dan dia kelihatan lebih muda dan cantik berbanding sekarang. Kewujudannya di tengah-tengah ruang tamu tidak disedari oleh Baizura langsung. Syamil menyentuh dirinya sendiri. Aku ni cuma bayangan ke? Apa yang dah terjadi ni? Mereka tak nampak kau sebab semua ini adalah masa silam kau, jelas Reza. Syamil memerhati Baizura berjalan mendekati Syamil muda yang sedang enak di bawah mimpi. Bahu suaminya itu dijamah lembut. Abang, malam ni kita makan dekat luar ya? Tiada jawapan daripada Syamil. Hanya dengkuran halus yang kedengaran. Abang? Abang, bangunlah. Baizura menggoncang bahu Syamil dengan lebih kuat sehingga suaminya itu terjaga. Weh, apa kau nak? Jangan kacau aku, boleh tak? Syamil menengking. Saya lapar. Jom kita keluar makan. Saya teringin nak makan burger. Perlahan suara Baizura, perutnya diisap-isap. Apa dia? Tak dengar lah. Syamil mendekatkan telinganya ke bibir isterinya. Saya lapar. Pang! Tidak semena-mena, satu penampar padu hinggap di pipi Baizura sehingga dia tersungkur di tepi kerusi. Mujur tangannya sempat menahan kepalanya daripada terhantuk. Kalau kau lapar, pergilah masak. Isteri jenis apa kau ni? Harapkan suami carikan kau makanan kat kedai. Habis tu, kau buat apa kat rumah? Apa fungsi kau? Duduk berehat menghadap TV je. Aku balik kerja ni penat tahu tak? Kau minta macam-macam lah. Baizura menekuk muka lalu berlari masuk ke dalam bilik. Dia menangis semahu-mahunya. Sampai hati Syamil melayan isterinya yang sedang mengandung seperti itu. Tetapi ini bukanlah kali pertama hal seperti itu berlaku. Tiada guna Baizura merajuk kerana akhirnya nanti dia sendiri yang terpaksa mengujuk hati. Wayang di depan mata Syamil terhenti. Kau sedar tak apa yang kau dah buat? Soal Reza. Apa yang kau cuba nak sampaikan ni? Syamil membalas sebagai tanda tidak berpuas hati. Kau masih tak faham? Baik, kita ke babak seterusnya pula. Persekitaran Syamil berubah menjadi garisan-garisan halus yang berkecamuk sebelum ia membentuk persekitaran yang baru. Kali ini, Syamil berada di dalam bilik tidurnya pula. Kelihatan Baizura sedang menahan sakit seperti sudah mahu melahirkan anak. Dia menelefon Syamil yang ketika itu sedang berada di pejabat. Abang, hari ini teman saya yang pergi check up, boleh? Alah, semua check up sebelum ni awak boleh je pergi sendiri.
Kenapa kali ni nak saya temankan pula? Leceh betul lah. Kali ni saya rasa sakit lah bang. Entah-entah hari ni dah nak terberanak kot. Mengarut lah. Kan doktor cakap awak due bulan depan. Tapi abang, tak ada tapi-tapi. Saya dah janji dengan office mate nak keluar makan tengah hari sama-sama hari ni. Awak jangan nak rosakkan plan saya pula. Awak tu mengada je lebih. Sakit sikit pun kata sakit macam nak terberanak. Baizura mematikan telefon. Sakit di hati sama sahaja dengan rasa sakit yang sedang dialaminya sekarang ini. Dengan segala kudrat yang ada, Baizura melangkah menuju pintu bilik. Nafasnya tercungap-cungap. Dada berombak kencang dan peluh sudah membasahi dahi. Sesekali wajahnya berkerut, menahan rasa sakit yang teramat di bahagian perut. Tanpa disangka-sangka, air ketubannya pecah. Baizura panik. Dia berkali-kali cuba menelefon Syamil tetapi panggilannya tidak berjawab. Akhirnya, Baizura menelefon ambulans dan dia dikejarkan ke hospital. Namun, kelewatannya ke hospital mengundang parah. Air ketubannya tinggal sedikit ketika dia sampai ke hospital. Bayinya hampir lemas dan kekurangan oksigen. Pembedahan kecemasan dilakukan dan kembar yang dikandungnya selama 8 bulan itu selamat dilahirkan. Bagaimanapun, Reza dan Ryan menghidap pelbagai komplikasi dan masalah kesihatan. Kedua-duanya berjuang untuk hidup namun hanya Ryan yang bertahan dan panjang umurnya. Wayang di depan mata Syamil terhenti. Kau tak sayangkan Mama ke? Tanya Reza dengan riak wajah marah. Sayang? Tipu! Pantas Reza memotong. Habis tu, kenapa kau tergamak buat Mama macam tu? Syamil terdiam. Tanpa dia sedar, air matanya mengalir menyaksikan layanannya terhadap si isteri pada waktu itu. Sepatutnya belayan dan perhatian yang patut kau beri pada Mama. Bukan kata-kata makian dan kekerasan. Kalau kau cepat-cepat bawa Mama ke hospital, mungkin aku tak mati. Jadi sekarang, siapa puncanya? Syamil masih kaku dan membisu. Sekarang kau dah sedar? Kaulah punca aku mati. Tubuh Syamil tergetar-getar. Maafkan abang sayang, maafkan abang. Ucap Syamil yang tertunduk, memandang lantai. Untuk pengetahuan kau, aku dah berjanji untuk membesar bersama-sama dengan Ryan, walaupun di alam yang lain. Kau ingat selama ini dia bercakap seorang diri? Tak, kau dah salah. Sebenarnya, dia sedang bermain dan bercakap dengan aku. Kenapa kau nak ganggu Ryan? Dia tak bersalah dalam hal ini. Jangan ganggu dia lagi. Syamil memandang tepat pada Reza. Memang Ryan tak bersalah. Tapi aku terpaksa sebab aku perlu jadikan Ryan sebagai perantara untuk aku balas dendam pada kau. Sebaik Reza habis berkata-kata, sebilah pisau terbang dari dapur dan hulunya digenggam kemas oleh Reza. Masanya dah tiba. Sudah lama aku nantikan saat ini. Tolong, aku merayu. Aku mengaku, aku seorang suami yang teruk. Tapi bagilah aku pulang untuk berubah. Oh, sudah terdesak begini, baru kau kata nak berubah? Maaf, dah terlambat. Sepatutnya yang mati kau, bukan aku. Reza berlari dengan kencang sebelum membuat satu lompatan. Pisau diangkat tinggi, sedia untuk menikam. Astaghfirullah. Abang! Syamil menoleh. Kelihatan Baizura sudah berada di sisinya. Abang, tak apa-apa. Soal Baizura sambil memegang kepala Syamil yang bengkak. Abang okey? Jawab Syamil yang masih kebingungan. Dia memerhatikan sekeliling. Kemana perginya Reza yang mahu membalas dendam itu tadi? Tiba-tiba sahaja dia menghilang. Bisik hati Syamil. Kenapa abang menangis? Soal Baizura. Dia hairan melihat keadaan suaminya itu. Syamil cepat-cepat mengelak air matanya lalu menguntung senyuman. Tak ada apa-apa sayang. Terima kasih sebab ambil berat tentang abang. Baizura tercengang dan terdiam. Reaksi Syamil sungguh berbeza. Tidak pernah dia dilayan dengan sebegitu baik sebelum ini. Ryan mana? Soal Syamil. Tadi abang kan kunci Ryan dalam stor. Abang lupa?
Astaghfirullahalazim. Anak aku. Pantas kilat, Syamil pergi ke stor dan membuka kunci pintu. Kelihatan Ryan tidur meniarap di atas lantai. Sekali lagi air mata Syamil mengalir. Dia mendukung anaknya itu lalu membawanya mendekati Baizura. Maafkan Abah, Ryan. Syamil mendakap erat Ryan dengan penuh kasih sayang. Sudah lama Ryan tidak merasa dakapan ayahnya. Baizura yang terharu melihat perubahan sikap Syamil turut memeluk erat suaminya. Di luar tingkap bilik tidur mereka, kelihatan Reza sedang memerhatikan gelagat isi rumah itu. Reza tersenyum sebelum perlahan-lahan tubuhnya gaib bersama. Okey, sekian. Alhamdulillah, settle. Pen 1. Thank you, Husna. Okay, Good baik, job, Cik Amir. good job. So, dia kalau untuk pasal ni, belakang ni, penawar racun berbisa. Ada ni tak tadi? Ada selak-selak tak? Yang mana? Yang last kali, penawar racun berbisa tu. Oh, tak ada lagi. Saya sebenarnya pun saya tak selak yang hujung ni. Saya selak tadi. So, dia sebenarnya yang ni, dia punya macam kesimpulan lah. So, Kesimpulan cerita. dalam cerpen Dendam Roh Reza pula tu, dia tulis tu. Elemen kasih sayang lebih menonjol antara pasangan suami isteri. Kebajikan seorang isteri yang hamil perlu diambil berat kerana kesihatan anak yang dikandungnya akan dipengaruhi oleh emosi si ibu. Tu dia punya keunikan lah buku misteri viral ni. Iwan Dis ni dia staff di Bernama lah. Dia banyak tulis dengan galeri. So ni salah satu dia yang korang pinjam apa tu, Magna tu pun dia jugalah. Ya. Iwan Dis. So untuk minggu ni sekian dari kami. So nak tahu lebih dapatkanlah. Harga pun murmur je, RM10. So boleh DM tepi, Shopee Galeri Ilmu pun ada, insyaAllah. Jadi sekian, kita jumpa minggu depan. Minggu depan turn Nick Ashikin. Nick, ada lagi tak? Are you there? Comment sikit. Sorry kita okey tak? Nick, komen sikit. Mana Nick ni? Ke line dia slow sikit? Line slow ada. Tapi rasa suara tak bergema kot. Okey kot? Okey je rasanya. Tadi dia cakap okey je. Okey. So insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih juga Encik warahmatullahi Amir. wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam.